Okey, selamat datang. Pernah tak kita terfikir kenapa sesetengah budaya ni ada peraturan khas tentang cara berpakaian? Hari ni kita akan tengok dengan lebih dekat satu konsep tersebut, aurat atau kesopanan dalam Islam. Yang menariknya kali ini kita akan bedah topik ni melalui buku teks kanak-kanak untuk lihat macam mana prinsip-prinsip ni diajar sejak dari kecil lagi. Jom kita mulakan. Jadi, persoalan utamanya, apa sebenarnya peraturan-peraturan ni? Jom kita tengok macam mana buku teks pendidikan ni jawab soalan tu untuk generasi akan datang. Okey, pertama sekali kita kena faham dulu istilah utamanya. Aurat ni merujuk kepada bahagian badan yang perlu ditutup daripada pandangan umum. Dan macam yang kita nampak, peraturannya tak sama untuk lelaki dan perempuan. Satu perbezaan penting yang akan kita tengok lebih lanjut nanti. Setiap peraturan mesti ada sebabnya kan? Jadi, jom kita dalami sikit asas agama di sebalik garis panduan ni. Buku teks ni bawa kita terus ke sumber utama iaitu Al-Quran untuk jelaskan kenapa di sebalik kod pemakaian ni. Inilah dia, halaman sebenar daripada buku teks tu. Cuba tengok macam mana ia letakkan petikan Al-Quran betul-betul kat tengah pelajaran. Jadi ini bukan sekadar peraturan tahu, tapi satu cara mengajar yang terus tunjuk dari mana asalnya. Ayat penting yang dipetik ni, dia bagi dua sebab utama. Menurut teks ni, pakaian yang sopan tu, pertama, jadi macam satu tanda pengenalan untuk wanita beriman, dan kedua, sebagai cara untuk melindungi mereka daripada sebarang gangguan. Inilah justifikasi utama yang diajar kepada pelajar-pelajar muda. Okey, kita dah faham kenapa, sekarang jom kita tengok apa pula. Maksudnya, apakah peraturan praktikal untuk pakaian lelaki dan wanita macam yang dijelaskan dalam buku teks ni? Ada beberapa prinsip umum yang jadi asasnya. Pakaian mestilah tutup apa yang patut ditutup. Tak boleh terlalu ketat sampai nampak bentuk badan atau terlalu nipis dan jarang. Ia juga dipakai dengan rendah diri, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Satu lagi poin menarik yang ditekankan ialah jangan tiru pakaian yang khas untuk kepercayaan lain. Ini kira macam garis panduan asas untuk semua. Sekarang, jom kita tengok perbezaannya pula. Slide ini bandingkan terus. Untuk wanita, fokusnya adalah pada litupan. Seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Bagi lelaki pula, buku teks ni tekankan larangan yang spesifik. Tak boleh pakai mas atau sutera tulen. Yang ini menarik. Untuk pastikan peraturan pasal sutera ni senang ingat, buku teks ni guna cara yang sangat kreatif. Dia tunjuk secara visual macam mana sutera tu terhasil. Dari ulat sutera, jadi kepompong, sampailah jadi kain. Kan bijak cara ni? Dia jadikan satu peraturan yang abstrak tu lebih senang budak-budak nak faham. Okey, bila ada peraturan, mesti ada ceritanya tentang akibat kalau tak ikut kan? Jadi apa yang buku teks ni kata akan jadi kalau kod pakaian ni tak dipatuhi? Kesannya diterangkan secara berperingkat, mula dari diri sendiri, lepas tu masyarakat dan akhirnya negara. Jom kita pecahkan 3 peringkat ni. 1, pada peringkat peribadi, ia dianggap sebagai jalan menuju dosa. Bila kita luaskan kepada masyarakat, ia dikatakan boleh membawa kepada keruntuhan moral. Dan pada skala paling besar, iaitu peringkat negara, ia digambarkan sebagai satu ancaman kepada akhlak bangsa itu sendiri. Jadi, macam mana nak pastikan semua pelajaran ni betul-betul lekat dalam kepala? Bahagian terakhir ni, kita akan tengok macam mana buku teks ni kuatkan lagi prinsip-prinsip ni supaya ia bukan sekadar jadi peraturan, tapi panduan untuk seumur hidup. Untuk pastikan semua faham, buku teks ni tukar jadi macam kuis pula. Macam yang kita boleh nampak kat sini, ada soalan aneka pilihan untuk uji pengetahuan pelajar. Soalannya macam-macam, dari sempadan aurat sampailah jenis kain yang dibenarkan. Jadi, bukan sekadar baca, tapi kena betul-betul faham. Jadi, apa kesimpulan besarnya? Buku teks ni ajar satu benda yang sangat jelas. Pakaian ni bukan setakat kain yang kita pakai. Ia sebenarnya satu pernyataan. Cerminan identiti agama kita, kompas moral dan penanda kedudukan seseorang dalam susunan masyarakat. Dan ini membawa kita kepada satu soalan yang lebih besar yang sebenarnya relevan untuk semua budaya dan kepercayaan. Cuba kita fikirkan sejenak, macam mana peraturan berpakaian dalam hidup kita sendiri, tak kiralah yang formal atau tak, membentuk siapa diri kita dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Sesuatu untuk kita sama-sama renungkan.